Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita lagi di dalam sembang santai kita insya-Allah pada malam ni, dan kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, alhamdulillah sidang penonton mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan tentang tajuk 6 Jahanam. Bukan 6 Jahanam cerita P. Ramlee tu. Kita berpisah, rasa hati resah gelisah. Itu cerita 6 Jahanam. Sekarang kita membicarakan tentang 6 Jahanam daripada benda yang boleh membatalkan amalan kita, perkara yang boleh menjahannamkan kita punya pahala ataupun amalan kebajikan kita. Yang ni yang kita nak jaga sangat-sangat, sebab amalan inilah yang akan kita bawa bersama sampailah ke alam yang lain nanti. Jadi kalau kita amalan kita tak cantik, macam mana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'i tuhbitul a'mal. Al-ishtighalu bi'uyubil khalq wa qaswatul qalb wa hubbud dunya wa qilatul haya wa tulul amal wa zalimu la yantahi." Rawahu Ad-Dailami an Adi Ibn Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara yang membatalkan amal. Pertama, berbimbang dengan segala keaiban makhluk yang lain ataupun manusia yang lain. Yang kedua, wa qaswatul qalb, orang yang keras hatinya. Yang ketiga, wa hubbud dunya, orang yang cintakan kepada dunia. Wa qillatul haya, orang yang kurang malunya. Wa tulul amal, orang yang panjang angan-angannya. Wa zalimu la yantahi, dan orang yang melakukan kezaliman yang tidak berkesudahan dilakukannya kezaliman. Sedang penonton mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok macam mana 6 perkara ini. Sebab Nabi sebut 6 perkara ini boleh membatalkan amalan kita. Semayang kita siang malam, ingat ke ada pahala, rupanya terbatal pahala dia. Ni kita nak masuk Ramadan tak lama lagi kan, nak puasa. Ya, berapa banyak nanti puasa pula terbatal amalan, nanti pula tak dapat pahala. Jadi inilah yang kita kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang kita perasan kita dah baik, kita perasan kita dah bagus, tetapi ada benda-benda yang merosakkan amalan kita ni. Sampai di hari kiamat dah tak ada pula amalan yang nak dihisap, amalan yang nak dihitung sebagai amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat satu persatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang menjadikan, perbuatan yang menjadikan, yang menjahannamkan amalan kita. Yang pertama, al-ishtighal bi'uyubil khalq, iaitu bersibuk dengan segala keaiban orang lain. Keaiban sendiri tak nak sibuk, dia sibuk keaiban orang. Dibukanya aib orang, disebarkannya aib orang. Setengah orang macam itu tuan-tuan. Hidup dia ialah cari apa benda yang aku boleh nampak aib dan aku nak cerita pada orang. Hidup dia ialah main dengan handphone dia, main dengan Facebook dia. Kerja dia ialah nak membuka aib orang, disebar-sebarkan aib orang. Kadang dia tengok pada jiran dia,
Tengok jiran tu bergaduh, siang malam gaduh, aib tu. Pergi cerita ke orang, oh aku duduk sebelah ni macam-macam, aku dengar ceritanya. Oh siang malam berperang dia orang tu. Aib kita buka dia. Ataupun kita tengok jiran kita tu datang syarikat Cina mana tak tahu, dikutipnya balik sofa-sofa tu. Dah 2 bulan, 3 bulan tak bayar. Aib dia, malu dia. Oh kita pun sibuk masuk dalam WhatsApp group, jiran sebelah rumah kena ambil balik sofa dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan sebab kita ni membuka aib orang, kita bimbang aib kita juga akan dibuka. Ya, sebab kita faham bahawa kita masing-masing mempunyai aib masing-masing. Saya ada aib saya, tuan-tuan ada aib tuan-tuan. Kalau kita, aib kita ni kalau kita tak nak dibuka, kalau begitu tolong tutup aib orang lain. Kalau kita buka aib orang lain, insya-Allah, tuan tunggulah nanti aib kita pula akan dilondehkan. Jadi masing-masing kita ada aib zaman muda dulu. Ya, zaman muda Kak Leha, ingat Kak Leha dulu sekolah dulu pakai skirt. Abang Bidin pergi sekolah pakai seluar pendek macam. Kak Nak dulu-dulu bukannya pakai tudung. Sekarang je tudung labuh pun dulu boleh ni je pakainya. Kita masih ada aib. Kadang-kadang kita tak sedar pun aib kita tu. Sebab tu kalau kita menutup aib orang lain, insya-Allah Allah Ta'ala tutup aib kita. Nombor 1. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa qaswatul qalb. Perkara yang boleh menjahanamkan hati kita ialah keras hati. Yang boleh menjahanamkan amalan kita ialah keras hati. Apa makna keras hati? Keras hati di sini maksud terima nasihat. Orang cakap apa pun tak nak dengar. Dalam bahasa kita ni tuan-tuan, kepala batu nama dia. Ayah nasihat tak nak dengar, mak nasihat tak nak dengar. Dia rasa dia je betul. Suami nasihat tak nak dengar, isteri nasihat buat bodoh je. Ini penyakit orang yang keras hati. Ya, agama nasihat pun tak mau, bayangkan tuan-tuan. Kita kata Nabi yang cakap macam ni kat Nak, oi, dia kata Nabi tu belah laki-laki, memanglah dia sokong laki, dia kutuknya pula Nabi kita. Bila kita kata agama yang bagi macam ni, agama apa? Keras hati ni tuan-tuan, maka amalan-amalan dia akan rosak. Orang yang jadi keras hati ni apa dia akan boleh buat? Orang yang keras hati ni dia akan jadi sombong, menolak kebenaran. Kalau orang tanya kita sombong apa makna? Sombong maknanya ialah menolak kebenaran. Daripada keras hati ni apa yang akan berlaku? Daripada keras hati ni tuan-tuan, dia tak makan saman bahasa kita. Dia sanggup merosakkan diri dia sendiri. Janji dia puas dengan apa yang dia dapat. Dia sanggup buat apa benda pun, janji dia dapat apa yang dia nak. Orang yang qaswatul qalb ni tuan-tuan, dia tak peduli orang lain. Orang nak kata ke, orang nak apa kat dia ke, dia tak peduli. Sebab apa? Aku keras hati. Kalau keras hati, kuat semangat untuk kebaikan tak apa. Ini keras hati dalam benda-benda yang tak elok. Keras hati, nasihat tak nak makan. Keras hati dalam putus silaturahim. Ya, keras hati dalam bergaduh. Jenis ni kita tak nak. Ya, tak nak berlaku kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita banyaklah komen-komen, mesej-mesej yang masuk, ya, termasuk juga daripada WhatsApp, juga panggilan telefon pun ada. Kita lihat di sini Alia Farihin, Farah Hanim watching with you, alhamdulillah. Fauziah Abdul Ghani, Fadli Maksyah, Lin, Dalis, Siti Nabila, Syed Hazlan juga sedang menonton kita. Siti Masturah Diuk Kulah macam Datuk Jim Samsudin saja. Kemudian alhamdulillah dapat tengok handsome baju belang, tajuk 6 Jahanam baju belang, ya, hati pun belang-belang juga ke. Kemudian kita ada daripada Rogayah, Kak Gayah dari Johor juga sedang menonton kita ni. Dan terima kasih kepada semua sedang yang menonton, yang memberi komen, yang mengajukan soalan. Nur Hayati Saleh juga macam-macam ada belakang ustaz, macam mana nak beli macam mana nak beli. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
kita nak bacakan soalan WhatsApp yang dapat kepada kita melalui nombor yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum, saya nak tanya soalan berkaitan membaca Al-Quran. Soalan saya ialah saya tidak mahir baca Quran dan takut salah sebut. Adakah boleh saya membeli Al-Quran yang ada ayat Rumi di dalamnya untuk melancarkan bacaan saya, dan apakah hukumnya dan pahalanya sama seperti mereka yang fasih membaca Al-Quran? Ya, Nabi SAW sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau tuan si penanya ni tak diberikan nama pula, soalan siapa, lelaki ke perempuan. Jadi kepada yang bertanya ini, pergilah belajar. Dalam proses kita nak belajar dan dalam proses kita belajar Al-Quran memanglah ada salah. Kalau salah masa itu tak boleh baca, macam bila nak pandainya? Sebab itulah orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran sehinggalah dia menjadi tak tersangkut-sangkut, tak berdosa ke oi, dia dapat 2 pahala pula. Pahala membaca, pahala belajar bersungguh-sungguh. Jadi dalam proses itu kena belajar, dan bila belajar maksudnya ada guru. Kalau salah guru betul kan, jadi taklah berdosa dalam proses pembelajaran. Wajadaka oh 4 kali baru dapat. Ustaz pun tak marah lah, jadi bacalah. Kadang-kadang ustaz tegur lagi, ya, kita betulkan kesalahan kita itu dalam proses pembelajaran, tak menjadi salah. Yang keduanya, janganlah baca yang Jawi punya, minta maaf, janganlah baca yang Rumi punya, sebab dia tak sama. Perkataan ghair, kita nak tulis apa dengan Rumi, GH, betul tak betul lagi sebutan dia. Jadi kalau boleh akak beli yang telinga ni, letak pen tu, sambil baca Quran, sambil duk dengar pada telinga, sambil duk ikut dia baca. Pen Al-Quran sekarang ni letak je, dia boleh baca, daripada akak baca yang Rumi. Jadi yang bacaan Rumi tu saya tak apa syorkan lah untuk penanya ini membacanya. Baik, yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya ni, apa kita nak buat kalau kita tengah-tengah sembahyang, lepas tu ada orang bagi salam daripada luar rumah, kita kena batalkan sembahyang atau teruskan saja? Ya, kalau bagi salam, Assalamualaikum, Subhanallah, okey, maknanya dia tahulah kita sembahyang. Kalau orang perempuan tu mungkin bertepuk tangan, bukan tepuk macam ni, ya, tepuk macam ni. Kalau dia dengar tak boleh buat apalah kan. Itu saja. Ini sembahyang wajib, sembahyang fardu. Kalau saja-saja nak batal, tak boleh nak batal, teruskanlah sembahyang kita itu, ya. Baik, yang keseterusnya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sedikit pada Ustaz, ya. Anak perempuan umur 6 tahun, dia selalu bercakap sendirian, macam mana ya Ustaz? Jadi akak kena jumpa dengan pakar kanak-kanak, ya. Tanya dengan pakar kanak-kanak ni, apa hal dia ni bercakap seorang-seorang dia. Kalau akak tanya pada orang lain, macam-macam jawapan dia. Nombor 1, tanya kepada pakar dahulu. Ya, mungkin dia sedang berhalusinasi, kita tak tahu. Ya, kalau tanya pada orang lain macam-macam lah, saka lah, hantu lah, Annabella lah, semuanya ada. Uluh Annabella datangnya. Jadi jumpa dengan pakar tu. Apa cakap pakar? Ya, kita ikut rawatan dia. Yang keseterusnya, Ustaz, saya nak tanya macam mana cara kita nak tegur seseorang daripada kesalahan yang dia buat tanpa kita menyinggung perasaannya, dan kita ada niat untuk mengajak dia kembali kepada Allah. Adakah berdosa sekiranya saya mengabaikan dan tidak menegur atas sebab takut terputus silaturahim? Tegurlah. Wasau bis sabr, pesan memesan pada perkara yang hak, pesan memesan pada perkara yang membawa kepada kesabaran, disuruh, cuma dengan gunakan perkataan hikmah. Ajak dengan bijaksana. Bijaksana terpulang pada akak. Macam mana akak nak mengajak orang dengan bijak supaya tak putus rambut yang ditarik, tak berselerak tepung, yang kita ada, umpamanya begitulah, ya, supaya orang selesa dengan kita. Kalau akak tak mampu untuk menasihati dia, kita gunakan orang lain, mungkin dengan ceramah, mungkin bawa dia pergi kuliah, bagi buku, ajak dia dengan YouTube dan sebagainya. Yang keseterusnya, Assalamualaikum, saya nak tanya, seorang ayah yang tak mau ambil berat dan peduli tentang anak yang ada masalah sosial. Memang dia bagi bulanan tapi dia tak mau
Dia tak mau macam ambil anak ajar dan tegur, malah dia suruh halau anak tersebut sedangkan ayahnya sihat dan seorang yang disanjung sebagai orang yang penting di masjid. Apakah tanggungjawab ayah walaupun dia dah berpisah mohon percerahan? Anak dengan bapa takkan putus tanggungjawab walaupun si bapa tadi dah bercerai dengan mak dia. Anak tetap anak. Mungkin dengan isteri boleh putus dengan sebab berlaku perceraian, tetapi dengan anak takkan putus hubungan. Jadi bapa wajib menasihat, wajib mengambil tindakan, wajib takut dengan sesuatu yang anak buat, yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Tur ayat 20 sampai ayat 26, yang dipanggil sebagai musyfiqun. Mesti ada perasaan takut pada seorang mak bapak terhadap anak-anak dia. Ya, perasaan takut diazab, takut tak berjumpa dengan mak bapak di hari kiamat di dalam syurga. Ya, takut kerana perbuatan itu akan dihumban dalam neraka. Jadi perkataan itu dipanggil sebagai musyfiqun. Jadi kena nasihat, ambil tindakan sebab kita adalah bapa. Ya, mudah-mudahan soalan-soalan yang setakat ni yang dihantar melalui WhatsApp akan saya terus jawab, dan kita akan terus jawab daripada masa ke masa, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi tentang 6 perkara yang membinasakan tadi. Kita dah baca dah yang pertama, perkara yang membinasakan amalan kita. Yang pertama tadi ialah sibuk membuka aib orang, sibuk menyelongkar aib orang, sibuk ambil tahu hai orang yang bukan ada faedah untuk dia. Ya, sebab apa bercerai lah, anak macam inilah, hutang banyak, tak payah ambil tahulah benda aib orang. Ini kita ni buka aib orang, buat troll pula lagi. Ini agama kita tak bagi benda-benda tu, macam tu kita buat. Yang kedua kita bincangkan tadi tentang qaswatul qalb, iaitu orang yang keras hatinya, langsung tak nak dengar nasihat. Ni adik-adik, anak-anak ni, jaga-jaga ni, kadang mak nasihat lari masuk bilik, dihempasnya pintu, jatuh habis jam-jam dinding tu. Ya, tak boleh tegur langsung, tegur merajuk, asal merajuk tegur. Inilah penyakit kita ni, penyakit suka melawan. Ya, padahal setiap nasihat itu untuk kebaikan kita. Ya, anak-anak, setiap nasihat daripada mak bapak ni ialah untuk kebaikan. Mak ayah ni dah merasa hidup lama lebih pada kita. Mereka ada pengalaman lebih daripada kita. Mereka nasihat itu untuk kebaikan, bukannya untuk merosakkan merosakkan kita, menjadikan kita tak baik dan sebagainya. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hubbud dunya. Perkara yang membinasakan yang ketiga ialah cinta kepada dunia. Hubbud dunia. Ya, bila sebut tentang cinta kepada dunia, itu apa maksud dunia? Tuan-tuan, nak ambil dunia ambil lah, tapi sekadar kita simpan tangan je. Boleh ambil, boleh lepas balik. Tu dunia. Boleh ambil dan boleh lepas balik, setakat tu saja. Tak ada lebih-lebih pun. Ya, jangan ambil dunia simpan dalam hati, langsung tak bawa keluar dah. Yang inilah yang dilarang. Satu. Yang kedua, gunakan dunia ini untuk mazra'atul akhirah, untuk kita dapat habuan di hari kiamat. Lil akhirah, untuk hari akhirat. Yang ketiga, kita ambil dunia, pastikan dunia tu yang boleh menolong kita di hari kiamat. Jangan kita ambil dunia, benda tu akan menyusahkan kita balik di sana. Yang ni kena ingat ni. Yang keempat, jangan mencintai dunia melebihi daripada akhirat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidaklah dunia itu melainkan permainan dan tipu daya belaka. Baik. Maka benda yang boleh merosakkan dunia, boleh merosakkan amalan ialah bila mencintai dunia. Dia jadi apa? Tamak. Dengan sebab cinta pada dunia yang dalam mulut belum habis ditelan, dalam yang tangan
dalam keadaan dia cinta kepada dunia, dia apa yang dia akan berlaku? Dia akan berbuat sesuatu yang kadang-kadang tak masuk pada akal, yang dia sanggup dia buat. Membunuh pun dia sanggup buat. Janji dapat kat dia. Mak dia pun dia boleh bunuh, bapak dia pun dia boleh bunuh, janji dia dapat. Ya, janji dia dapat harta, janji dia dapat sesuatu benda. Yang ketiga, apa yang akan berlaku apabila hubbud dunia, pergaduhan, akan berlaku peperangan dan sebagainya. Yang seterusnya, apa yang akan berlaku bila kita ni cinta kepada dunia? Kita akan memakan benda yang haram. Benda yang haram dah jadi satu perkara biasa. Sebab itu dunia ni tuan-tuan kita ambil lah. Kerjalah, tak salah tuan-tuan berusaha. Ya, tak salah kita jadi orang kaya, bagus. Tetapi carilah dunia untuk akhirat. Ya, sekarang kita tengok ramai orang yang bersedekah, alhamdulillah. Ramai orang yang boleh tolong, orang yang bantu orang, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ada harta dan kita boleh bantu orang lain. Baik, kita masih lagi meraihkan sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita sekarang ini. Ad Yusuf juga sedang bersama dengan kita, Rabayah binti Osman daripada Sandakan, Sabah. Disandarkan Clear, Rabiah Muhammad Ishak daripada Singapura, SG Group, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Noh Hayati, Hashim, Anwar Siddiq, Said Ben Ustaz, hebat. Selagi mana tak habis Covid ni, selagi itulah saya tak buang misai dan sebagainya saja tuan-tuan. Nak bagi sikit kan. Budiman Taib Abdullah juga sedang menonton. Salam Ustaz, kenapa takbir raya Aidilfitri cuma satu hari raya? Aidil Adha 7 hari. Kenapa Ustaz? Sebab hari raya Aidilfitri cuma sehari. Hari raya Aidilfitri cuma sehari saja. Lepas tu boleh puasa dah. Hari raya Korban banyak hari. Sehari, kemudian 3 hari selepas itu lagi. Kita saja di Malaysia ni yang bila sebut hari raya Aidilfitri, subhanallah, sampai sebulan. Hari raya pertama, hari raya kedua, hari yang ketiga, yang keempat, ini tak ada. Hari yang ketiga, keempat, kelima, tak ada. Kita yang bubuh. Padahal masa tu dah boleh puasa 6 dah. Baik, kemudian Zaimi Abdul Rahman, kita dapat bersama lagi malam ni. Ustaz belam merah lah, subhanallah, masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi menerima panggilan ataupun WhatsApp yang bertanyakan soalan kepada kita. Kalau boleh tuan-tuan kemukakanlah namanya ya. Saya pun tak boleh nak baca nama. Baik, soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Solat 5 waktu tapi dalam masa yang sama melakukan dosa, apakah solat Allah terima? Baik, jadi soalannya, dosa apa yang kita buat? Ya, kalau kita buat sesuatu dosa, kita takut tuan-tuan dosa-dosa itu menghalang ibadat tadi diterima. Sembahyang mungkin sah, tapi pahala tak ada. Ngumpat, dahaka bapak, dahaka pada suami, tak memberi nafkah pada isteri. Sebab itu innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni dapat mencegah daripada buat fahsyak dan mungkar. Kalau kita sayang kepada sembahyang kita, jangan buat benda yang haram, jangan buat benda yang mungkar, maka terpeliharalah sembahyang kita itu akan jadi cantik dengan sebab kita menjaga sembahyang kita, amalan kita. Yang seterusnya, soalan saya, bagaimanakah saya nak buat kalau lelaki saya nafsu dia kuat? Apa yang perlu saya buat? Sudah tuan-tuan. Ya, nafsunya kuat sangat. Sehari cakap bagi kahwin lain, kau marah saya pula. Sebab tu kata, ya, orang tak faham kenapa si isteri pergi minang perempuan lain untuk suami dia. Salah satu sebab inilah. Nama dia apa yang penting, kerja sama. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Aku dah tak lalu lah, kamu selesai ke sana pula. Kena macam itu pula. Ada setengah suami macam itu, ada setengah haram tuan. Yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak kongsikan doa-doa amalan untuk halang sihir dan mengelakkan daripada sihir? Yang ni saya dah tuliskan dalam buku saya tu. Nampak di belakang saya tu buku tu, doa-doa tu, dapatkan
Buku-buku tu di antaranya ialah surah Hud daripada ayat yang ke-56, dan kita membaca ayat-ayat kursi selepas kita sembahyang. Salam, kalau kita tersayang kat seseorang, apa beza fitrah dengan dosa? Kadang saya sampai menangis kerana takut sayang seseorang berlebihan. Saya nak cari suka Allah yang utama. Bila teringat dekat dia, saya cuba untuk tepis. Tak nak Allah murka dengan saya. Saya tak faham kenapa datang perasaan dia. Perasaan tu dia tak kenal saya tak kenal dia. Mohon beri penjelasan Ustaz, adakah itu fitrah? Memanglah setiap manusia ada perasaan sayang menyayangi. Jadi kalau nak sayang menyayangi, akhirilah dengan perkahwinan. Abang pergilah kahwin, pergi minang dia. Yang kau duk abang perasan seorang-seorang tu, buat apa duk menung atas katil? Siapa nak selesai masalah? Pergi minang. Buat dengan cara yang diredai oleh Allah. Bukannya salah. Yang salahnya buat maksiat. Ya, cinta menyayangi itu adalah fitrah. Yang salahnya ialah melanggar fitrah. Pergi cinta nak kahwin jantan dengan jantan. Yang tu langgar fitrah. Alah, jangan dibuat jat. Itu tak boleh. Ya, ingat. Baik, salam Ustaz. Ada tak doa-doa tertentu selain daripada baca Quran dan zikir untuk hati menjadi kuat dan sabar? Doa ringkas untuk amalan selepas solat. Tak tahulah kalau kita nak cari amalan lain, doa lain selain daripada Quran. Ayat apa lagi yang kita rasa lebih baik daripada Quran? Cik bagi tahu saya. Ada tak perkataan lain yang lebih baik daripada zikir Al-Quran, ayat Al-Quran, doa daripada Quran? Tak ada dah. Hadis Nabi dan Al-Quran lah yang terbaik. Kalau itu amalannya, buatlah kak. Ambil lah. Ya, insya-Allah. Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Banyakkan zikir. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Afdalu zikr la ilaha illallah. Bukankah itu yang paling terbaik untuk menguatkan hati kita? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya bertanya, apa hukum melanggar peraturan kerajaan sepanjang PKP? Saya ada bertanya kepada Menteri Hal Ehwal Keagamaan tentang urusan nikah sepanjang PKP. Namun beliau menyatakan kami rujuk kepada pejabat agama negeri masing-masing. Namun pejabat agama masih berdiam diri dan hanya menyeru kami untuk bersabar. Andai sabar ini dimiliki semua orang, alangkah indahnya. Saya menyewa dalam rumah yang bukan mahram. Saya hendak segerakan nikah dan memandangkan saya pernah bermaksiat dengan tunang saya. Kami cuba mengawal diri sepanjang bertunang dan kami berharap agar dapat nikah dengan kadar segera. Patutnya menikah pada 4 hari bulan apa itu, tapi ditangguhkan. Saya hilang hormat kepada yang kononnya sifar maksiat. Maafkan saya Ustaz. Saya masih belajar mengawal diri, namun ada kalanya saya dengan tunang gagal mengawal sehingga melakukan maksiat di atas talian. Jadi kepada pihak ataupun pada abang kita yang menghantar soalan tadi ini, pertama, carilah jalan macam mana supaya kita boleh mengelakkan maksiat. Nombor 1. Kalau kita menyewa dengan bukan mahram, memanglah itu memang boleh, carilah rumah lain. Yang ketiga, ya, sekali lagi urusan perkahwinan dan sebagainya melibatkan urusan pejabat agama. Saya ada lihat dalam dalam Facebook hari itu, dalam YouTube pun ada perkahwinan, cuma tak ada kenduri. Jadi saya tak pasti di mana tempat dia, tapi ada gambar dia, ada video dia, masing-masing duduk akad nikah pun jauh-jauh aja. Tetap mereka kahwin, cuma tak ada kenduri. Yang penting kahwin, kenduri tak ada pun tak apa. Jadi saya harap pergi balik jumpa dengan pegawai pendaftaran pernikahan, tanya dekat dia prosedur dia balik. Kita bertanya pada tempat dia. Ya, saya rasa pihak pejabat agama pun nak selesaikan benda ni dengan baik. Dan ada jalannya untuk kita berkahwin dalam tempoh PKP ni, insya-Allah. Ada dia. Ya, Menteri Agama mungkin jawab macam itu sebab urusan ini diletakkan di bawah Jabatan Agama mengikut negeri masing-masing, dan saya kata ada prosedur dia. Tanyalah kepada pegawai yang berkenaan, saya nak kahwin juga, suruh dia akad nikah, panggil mak, panggil wali, panggil ayah, semua jalan. Saksi Jabatan Agama pun boleh, insya-Allah boleh diuruskan. Saya rasa mereka ada cara untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, kemudian terima kasih Elias Junaidi, terima kasih up topik yang best.
sekarang ni penceramah mari buka aib dalam masjid. Jadi kita sebagai penceramah ke kepada siapa pun ya, tak boleh buka aib orang, sebut nama orang, sebut tak payah. Ya, benda tu tutupkanlah. Ustaz, macam mana kalau adik-beradik sendiri mengaibkan adik-beradik sendiri ke orang, macam mana tu Ustaz? Sedih saya, Zati Rahim. Adik sendiri ke abang sendiri, keluarga sendiri lagilah kena tutup. Aduh, kita dengan adik-beradik pun aish. Aduh, letih dengarnya. Baik, kemudian daripada Zainurwati Zakaria. Alhamdulillah, jelas kat sini. Hari ini Ustaz dah tidur ke belum? Hari ini saya belum tidur lagi. Daripada tahu berapa puluh hari dah tak tidur. Tak apa, biasa, janji saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Kennedy Topes Al-Khultub is watching. Oi, orang putih ke apa ni? Kemudian kita juga daripada Muhammad Syaiful, daripada Perlis Clear, terima kasih. Sakura Auni dari Bukit Besi Terengganu juga adalah clear. Batu Kikir pun jelas, Kota Masai pun jelas, daripada Mariani Raman Bintulu Sarawak juga jelas. Baik, kita sambung lagi. Wa qillatil haya, perkara yang keempat yang boleh menjahanamkan amalan kita ialah apabila sedikit perasaan malu. Qillatil haya. Saya buat macam ini teringat pula cerita apa nama Nujum Pak Belalang ni. Satu, banyak-banyak. Dua, sikit-sikit. Kan? Teringat pula cerita Nujum Pak Belalang tu. Orang yang sedikit malunya dah diangkat perasaan malu. Hari ni banyak tuan-tuan orang yang tak udah ada buat Facebook rakam, buat Facebook keluar video pakai baju dedahkan aurat. Udah tak ada malu tuan-tuan ni. Ya, pakai baju teruk-teruk tunjuk pada orang, udah tak ada malu. Bukannya kahwin pun duk berpeluk, bercium. Apa kejadahnya tuan-tuan? Tak ada malu sekarang ni. Tak ada dah perasaan malu nak tunjuk dalam video, ambil gambar dengan handphone masuk dalam Facebook, gambar pakai seluar pendek, duk basuh kereta, pakai baju seksi apa semua ni apa? Tak boleh ke kita ni malu? Duk seorang-seorang pun kita kena malu dengan Tuhan. Duk seorang dalam bilik pun kita malu dengan Allah, dengan para malaikat. Tiba-tiba dengan manusia ni macam tak ada apa perasaan. Ya, hilangnya perasaan malu. Malu nak buat maksiat dah hilang. Malu nak makan rasuah dah hilang. Malu berbohong dah hilang. Malu menipu dah hilang. Terang-terang menipu. Ni penyakit malu dah hilang, tuan-tuan. Terang-terang menipu. Kalau dulu kita kata laki-laki menipu, sekarang perempuan sekarang menaik sekarang ni. Inilah penyakit orang sekarang yang kita takut tuan-tuan jatuh kepada kita, iaitu penyakit hilangnya malu. Baik, daripada Acik Kamal. Saya baru ni difitnah. Saya mendoakan bagi Tuhan tunjuk, tiba-tiba dia jatuh sakit. Nak tanya adakah saya berdosa, minta penjelasan. Minta sembuh daripada sakit. Satu, kita berdoa supaya kebaikan datang pada kita. Kita tak boleh doa minta orang diturunkan balak dan sebagainya. Tapi kalau lepas kita berdoa, ya Allah, tiba-tiba dia sakit, bukan kita minta pun. Kan, kita tak minta pun, tapi dah jadi kat dia, nak kata apa? Yang kita tak naknya, ya Allah, buncitkanlah perut Pak Mat Tempe. Janganlah macam itu. Udah mengandung Pak Mat Tempe, lepas kita doa macam itu kan. Yang tu kita tak nak. Dibacanya Yasin, Pak saya nak bagi hancur. Tak maulah. Surah Yasin diturunkan bukan untuk bagi hancur orang. Surah Yasin diturunkan untuk beri kebaikan kepada kita semua. Daripada Lisa Ayub, Ustazku sayang, amboi, awak nampak ku. Ustaz, kenapa hati saya belum terbuka nak berhijab? Kalau sekarang akak masuk dalam bilik, ambil tudung, akak dah boleh pakai tudung dah sekarang. Pergi ambil. Akak pergi ambil. Lepas ni kalau keluar rumah, akak ambil tudung, pakai tudung. Pakai tudung, kena pakai tutup aurat lah. Janganlah pakai tudung pakai seluar pendek pula. Pakai tutup aurat semua keluar. Memang sekarang akak dah boleh buat. Kak Lisa tak payah tunggu, nak tunggu hidayah daripada Allah. Sekarang Kak Lisa berubah.
dapatlah tu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada Kak Lisa Ayub. Kemudian kita ada juga daripada Naimah Durul Aman, Bandar Baru Putra Bercam, Zura Abdul Rashid, Izzah Azam, juga daripada Cik Puan Syahrul Amirul. Moga Ustaz jawab soalan saya di WhatsApp Ustaz ya. Baik, kita tengok soalan di WhatsApp. Baik. Macam mana buka WhatsApp ni pula banyak benar soalan. Udah tak tertengok dah saya tuan-tuan ni. Daripada Joe Jeff Jasmine, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi, kata dia. Sahabat saya nak masuk Islam, boleh atau tidak saya yang ajarkan dia mengucap dengan yakin, atau perlu orang yang diiktiraf? Abang sekarang pun boleh. Joe sekarang boleh Islamkan dia, lepas tu pergilah pejabat agama untuk daftarkan dia dan sebagainya. Yang penting dia Islam dulu. Yang penting dia mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz, saya Intan daripada Johor dalam WhatsApp tuan-tuan. Jika terdapat pendakwah-pendakwah yang terdiri pada vlogger yang menegur secara terang-terangan kepada si pembuka aib seperti wanita atau lelaki yang membuat tarian atau video secara berpasangan yang bukan mahram di mana-mana media sosial, perlu atau tidak teguran secara terang-terangan itu dilakukan, atau pada pencerahan Ustaz yang perlu dilakukan pada segelintir pendakwah-pendakwah blogger ni? Kalau boleh, yang pertama sekali, direct lah pada yang buat benda-benda macam itu. Direct pergi pada dia. Kalau kita buat macam ni pun dia tak dengar apa faedahnya. Satu. Yang kedua, kalau nak buat umum, janganlah disertakan nama, disertakan siap dengan nama dan sebagainya. Dia pun ada juga maruah dia. Jadi 2 cara tadi. Pertama, pergi direct kepada dia. Okey. Yang keduanya ialah kalau nak sebut secara umum, sebut secara umum. Ya, saya tak suka benda ini adalah haram. Sebut. Saya tak suka benda ini sebab ianya diharamkan dalam agama. Menari lelaki perempuan yang bukan mahram. Kemudian diambilnya video disebarkan kepada orang lain. Sudahlah buat benda haram, disebarkan pula benda haram, maka hukum dia haram. Jadi nama pun tak sebut, siapa yang buat kita pun tak tahu kan. Itu cara dia. Mohon pencerahan Ustaz. Saya Azrin, saya nak bertanya. Saya bekerja dengan majikan bukan Islam. Jadi waktu solat saya jamakkan tanpa qasar. Bila waktu rehat asar dan zuhur, macam mana solat saya sah tak saya lakukan? Hati-hati bekerja dan saya menetap di Melbourne, Australia. Jadi itu perkara yang tidak membolehkan melakukan semayang jamak, bukannya kita ada dalam keadaan sakit ke, duduk di hospital ke dan sebagainya. Semayanglah zuhur macam biasa. Okey, nanti dah habis semayang dah habis waktu kerja, dah habis asar, semayang asar lah macam biasalah, ya. Baik, kemudian saya nak bertanya Ustaz, macam mana kita nak berdakwah kat kawan-kawan di sekolah yang jarang-jarang solat? Saya ni ada kawan bukan Islam, dia selalu tengok kami solat dan baca Yasin kat sekolah. Bolehkah kita ajak dia masuk sekali sekadar nak dengar, supaya dia dengar baca ayat Yasin, tak jadi masalah. Ya, ajaklah dia sekali supaya dia menghayati, tak menjadi salah. Yang salahnya dia ajak dia semayang sama-sama. Okey, yang tu tak payahlah ajak pasal dia bukan Islam lagi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Suhana, saya nak bertanya, bolehkah wanita yang sedang mengandung sudah 9 bulan mengerjakan solat secara duduk disebabkan keadaan perut yang berat dan sakit? Jadi kalau demikian duduklah. Kalau dah kata tak boleh bangun, bergerak pun sakit, rukuk pun sakit, dah tak larat lah, mungkin kandungan dia terlalu besar sangat, tak boleh dah, maka harus pada masa itu mengikut keadaannya. Okey, mengikut. Mungkin pada waktu takbiratul ihram dia berdiri. Sebab dia mampu lagi berjalan, dia boleh berjalan lagi. Cuma dia berdiri lama tak boleh. Dia rukuk tak boleh, dia sujud tak boleh. Mungkin ada masalah dengan kandungan. Selepas itu barulah dia duduk dan sebagainya. Itu kena buka dalam YouTube. Ada kaedah semayang bagi orang yang uzur. Sama ada semayang duduk atau semayang di atas kerusi. Assalamualaikum Ustaz, saya Syukri. Saya nak tanya Ustaz, bagaimana kita nak hentikan jiran kita daripada mengganggu keluarga saya, terutama mak? Kalau boleh, saya tak nak mereka mengambil kesempatan terhadap mak, sedangkan mak saya sudah nyanyuk.
Mereka selalu meminjam motor dan kadang-kadang buat macam harta sendiri. Dulu simpan barang dalam peti ais, basikal dalam rumah. Saya pernah beri tegur mereka melalui WhatsApp, bercakap depan-depan, tapi mereka masih degil. Cuma apa yang kami sekeluarga tahu, mereka memang tak suka keluarga kami sejak dulu. Cuma biasalah mak sudah nyanyuk dan tak ingat apa pernah kami diserang oleh mereka. Jadi kalau keadaan macam tu, selamatkanlah mak kita tu, bawalah mak kita tinggal dengan kita. Jangan bagi dia duduk dengan jiran tu lah. Okey, kunci pintu pagar tu lah. Halang mak kita daripada keluar lah. Banyak benda yang kita boleh buat. Kalau kita cakap pada mak pun, mak dah nyanyuk, dia bukannya sedar. Jadi kitalah yang kawal mak kita, dan kitalah cakap baik-baik dengan jiran kita, tak boleh. Ya, kuncilah pintu pagar, takut mak keluar. Dan lebih senang nak selamat lagi ialah ada orang yang tinggal dengan mak sekali di rumah mak. Kalau tak ada siapa anak yang nak tinggal dengan mak di rumah dia, bawa mak tu tinggal dengan rumah kita, di rumah kita, lain daripada rumah mak tadi ni. Baik. Yang seterusnya, perkara yang seterusnya, watulul amal. Perkara yang boleh merosakkan amalan kita, yang menjahanamkan kita, yang kelima ialah panjang angan-angan. Angan-angan tinggi, nak jadilah P.Ramlee, rambut macam duri, dikerinting sendiri, ambil jarum peniti, dicucuk atas pipi. Nak buat jerawat sendiri, salah cucuk kena gusi. Pimai-pimai tang tu, kaki naik ke matu, teng teng teng. Ni lagu lama ni, 80-an punya lagu ni. Orang yang panjang angan-angan, duduk kedai kopi, duduk tengok, aku kalau inilah, aku kalau inilah, aku kalau inilah. Usaha tidak. Aku kalau dapat yang ini, kalau dapat yang ini, ku buat macam ni, ku buat macam ni. Usahanya tidak. Ini dipanggil tulul amal. Hidupnya akan habis dengan angan-angan, angan-angan, angan-angan. Yang disuruh ialah bercita-cita. Dan bila kita ada cita-cita, kita akan berusaha. Yang ini disuruh. Azam nak jadi orang berjaya, silakan. Tetapi kalau kita tidak berusaha, maka dia akan menjadi satu bentuk angan-angan. Orang lain makin maju, orang lain makin berjaya, kita pula makin ditakuk yang sama, silat-silat kita makin ke belakang. Maka dia akan merosakkan amalan kita. Ada orang yang nak jadi tuan alim, belajar tak nak. Ada orang nak jadi tok guru, belajar tak nak. Mai duk cakap je, ilmu tak ada. Ini pun penyakit yang boleh sampai kepada kita, tuan-tuan. Akhirnya kita mengajar orang tanpa ada ilmu. Ilmu nak dapat dengan usaha. Ilmu nak dapat dengan panjang masa, bukan boleh dengan masa yang pendek. Apatah lagi ilmu yang dapat konon-kononnya hanya daripada mimpi saja, ataupun ilmu yang hanya dapat dengan main agak-agak saja. Itu jauh daripada ilmu, tuan-tuan. Baik, kita banyak lagi soalan-soalan ni, tuan-tuan. Subhanallah, ramai betul yang bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan akan terus bersama saya sepanjang PKP ni. Kalau saya sihat dan line kita cantik, tidak ada aral yang menghalang, setiap malam kita akan bersiaran bermula jam 9.10 malam dan pada tajuk-tajuk yang berbeza pada setiap malam. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan perkongsian kita ini akan mendapat manfaat sepanjang 2-3 minggu kita buat perintah kawalan pergerakan ni. Kuliah maghrib tak boleh buat, kuliah subuh tak boleh buat. Dengan cara ini kita teruskan lagi belajar dan belajar dan belajar. Baik, Zul Hijaz, Ustaz, sekarang ni ada orang Islam yang murtad, ya, dan bangga je cerita tentang agama barunya. Apa tindakan orang-orang ulama terhadap perkara ini? Orang yang murtad tu pun dah lari Amerika. Kita nak buat apa? Kita dah jawab, nak ambil tindakan tak boleh. Dia lari Amerika. Daripada Amerika dia buat video YouTube, dia sebarkan pada kita pula. Inilah penyakit dia. Sekarang yang kita boleh buat dulu, fa'arid an zikri rabbina. Okay, fa'arid an zikrina. Tinggalkan mereka ni. Jangan peduli mereka ni. Kalau kita layan, kita sakit hati. Kita tunjuk pada orang promosi untuk dia pula. Silat-silat hari bulan, kita pula terikut pada dia pula.
Orang ni kata Allah dalam Quran ni, tinggalkan dia. Dengan kisah dengan dia. Dia tak nak Islam, lantak ke dia. Ya, dia cerdik. Bila dia murtad, dia lari luar negeri, kita tak boleh buat tindakan apa. Ya, kalau duduk di Malaysia macam-macam benda kita boleh buat tindakan, boleh didakwa dan sebagainya sebab keluar daripada Islam. Inilah tuan-tuan dasar pengecut. Ya, melalak dalam YouTube bila cakap seorang-seorang dia tanya dia tak faham, dia tanya dia tak faham, masuk agama lain. Ini pun penyakit juga. Kita dah jawab, ulama-ulama kita pun dah jawab. Tapi itulah yang berlaku dia, apa kita boleh buat tuan-tuan. Baik, Assalamualaikum Kak Dalil. Ustaz dah sihat, seronok dengar suara Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Kemudian semoga Allah lindungi kita semua. Mama Yusri, Fauziah is watching. Baik, kemudian Anwar Sidik, apa pandangan Ustaz sekiranya bos di ofis terang-terang sindir aib staf di hadapan staf yang lain? Apa pandangan Ustaz? Kita ada ofis, bos staf masuk bilik bos, kan cantik. Kita ada bilik, ada aircon, ada sofa lagi bilik bos kak. Tak boleh cakap slow talk ke? Janganlah ya, sebab kita ni tak ada staff, kita pun tak jadi bos. Seronok ke jadi bos orang-seorang, tak ada staff, tak seronok kan? Kalau gitu kita perlukan staff. Ya, mungkin dia ada kesalahan, dia ada kesilapan, tapi kita tunjuk, kita ajar, jangan sampai dia rendah diri di hadapan yang lain. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, benda yang boleh merosakkan amalan kita ialah wazalimu la yantahi, orang yang melakukan kezaliman dan tidak menghentikan kezaliman dia. Yang inilah yang merosakkan amalan kita. Yang inilah yang boleh merosakkan perbuatan-perbuatan amalan yang baik yang telah kita buat. Saya sebagai seorang suami buat zalim pada isteri, amalan rosak. Jaga. Okey, kadang-kadang kita ni yang jadi ketua di pejabat, kita buat tindakan yang zalim, tak adil kepada sama-sama staf. Tambah sekarang ni musim cuti ni, orang suruh cuti tapi ada staf yang kena kerja. Kalau staf yang kena kerja, bagilah adil pada yang lain. Jangan seorang yang disuruh sana, suruh sini, yang lain tak buat kerja. Tak naklah macam tu. Buatlah penggiliran kerja yang betul. Buatlah penggiliran sistem kerja yang betul. Janganlah kita menekan orang, tambah-tambah orang yang kita tekan tu pula mungkin tak kahwin lagi. Engkau lah, engkau tak ada suami, anak pun tak ada, engkau lah buat. Kita orang ni anak ada, suami ada, isteri ada, payah. Nampak? Habis tu, dia tak ada mak dia. Dia tak ada bapak dia. Dia pun ada tanggungjawab. Mungkin dia tak ada anak. Mungkin dia tak ada suami. Mungkin dia tak ada isteri. Tetapi dia juga manusia. Berikan keadilan kepada mereka. Sebab orang yang melakukan kezaliman ni tuan-tuan, Allah tak berkat hidup dia. Pekerjaan dia tidak berkat dan merosakkan amalan-amalan dia. Begitulah juga abang-abang, akak-akak semua yang mana berhutang, tolonglah bayar. Janganlah tak dibayarnya hutang, kita buat zalim kepada orang. Salam Ustaz, boleh tak saya buat akad nikah macam nikah gantung? Saya risau sebab teman saya duduk di rumah saya selama 2 minggu lebih di hari PKP ni. Boleh tak kami buat akad dulu untuk elak fitnah? Ya, dari Sarawak. Boleh ha? Pergi jumpa naib qadhi, pergi nikah. Ada saksi semua, ada wali semua, akad nikah jalan. Tak payah kat kenuri pun tak apa Kak Syamilah. Yang penting kahwin je. Tu kena faham betul-betul tu. Nikah gantung, tak nikah gantung, tak ada nikah-nikah gantung ni. Nikah-nikah je lah. Cuma orang Melayu kita bila sebut nikah gantung, bagi nikah dulu, kenduri kemudian. Kan itu nama nikah gantung. Nikah je lah tuan-tuan. Tak adalah yang dikatakan apa nama nikah gantung. Cuma nikah cuma bahasa kita saja yang meletakkan nikah gantung. Saya Mustafa dari Batu Pahat. Soalan, jika orang kita berhutang sudah meninggal dunia, apa perlu kita buat? Orang yang kita berhutang, kalau gitu jumpa waris dia, pergi bayar kat waris dia. Dia ada waris lagi tu. Yang ketiga, saya Firdaus, saya nak tanya apakah boleh kita menikah
dengan wanita yang sudah mengandung 2-3 bulan dan anak kita itu kita nak binti dengan suami tersebut minta pencerahan. Jadi saya nak tanyalah, perempuan tu dah kahwin ke belum? Perempuan tu janda ke? Ataupun dia belum kahwin dan dia mengandung tanpa nikah? Jadi kalau perempuan tu isteri orang kemudian bercerai dan dia mengandung, maknanya bukan suami dia tu. Sebab itu kena sahkan betul, tengok dulu tu kalau dia janda lah, dia bercerai. Sebab tu kita ada 3 kali suci nak tengok betul-betul mengandung ke tidak. Jadi jawab tu dulu, dia ni anak dara, dia orang baru bercerai ke apa ke, kena bagi soalan lengkap ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ros. Anak saya baru meninggal 15 bulan 2. Umur 19. Saya dah redha dan tahu semua di muka bumi ini milik Allah. Tapi saya selalu menangis dan sedih bila teringat anak saya. Adakah saya berdosa Ustaz? Saya nak redha dengan Allah Ustaz. Tak payahlah nangis dah, udahlah. Kalau kau rasa nak menangis lagi, adakah dengan tangisan tu dia tenang dalam kubur? Itu soalan dia. Adakah akak duk menangis, duk meratap kematian tu, adakah dia dengan dia? Buat wakaf atas nama dia, baca Quran hadiah pada dia, itu lagi bermanfaat. Okey, akak buat amalan akak, mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga dengan dia. Dia baru 19 tahun. Apa dosa budak 19 tahun? Tak banyak lagi kak oi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia, mudah-mudahan tempatnya dalam syurga. Bukan pandang baik tu, insya-Allah akak jadi tenang. Salam Ustaz, saya nak tahu tentang zakat. Satu, zakat pendapatan. Macam mana kiraannya puasa ganti yang perlu dibayar fidyah? Fidyah tu bayar sama hari dengan ganti puasa atau boleh buat asing-asing? Baik. Yang tentang zakat pendapatan itu, silalah rujuk kepada portal zakat di negeri masing-masing. Di situ ada kiraan yang lengkap. Abang masuk je dia dah boleh kira dah. Buka aja Facebook, portal zakat di negeri abang, insya-Allah dia akan tolong kirakan untuk pendapatan zakat abang. Dan yang keduanya tadi soalan dia puasa ganti. Ya, puasa ganti yang perlu bayar fidyah. Okey, kadang-kadang kita dah melampaui puasa tahun depan. Puasa yang tahun lepas pun kita belum ganti, kemudian dah masuk Ramadan yang baru ni pun belum ganti lagi, yang tu kena bayar fidyah lah. Jadi dah habis Ramadan, bayarlah, qada lah puasa, qada lah, lepas habis qada bayarlah fidyah. Bukan maknanya hari ni qada, hari ni juga bayar fidyah. Boleh juga buat serentak, boleh hari ni puasa qada, hari ni pergi bagi bayar fidyah, boleh. Tapi buat puasa dulu, kemudian dah habis puasa, besok lusa pergi bayar fidyah pun boleh. Dah kira semua 20 hari puasa qada. Bila 20 hari puasa qada, misalnya 20 fidyah juga, 20 cupak juga, pergilah bayar. Ya, makanya serentak, tak semestinya begitu. Tapi boleh kalau nak buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada sikit lagi. Terima kasih pada tuan-tuan yang bersama dengan saya daripada awal program kita ni sampailah. Ustaz, kalau kita nak belajar tapi tak ada cikgu, macam mana kalau salah ke, tak tepat ke? Kau nak belajar Quran ni, jadi nak belajar Quran, carilah guru. Saya rasa guru ni bukannya ustaz-ustazah, mak kita boleh jadi guru kita, kadang-kadang anak kita boleh jadi guru kita. Yang penting kita belajar. Ya, saya rasa kaedah pengajian baik Iqra, baik Baghdadi, Qiraati dan sebagainya dah terlalu banyak. Kita sendiri yang perlu usaha untuk mencarinya. Tapi kalau dah tak ada juga, macam mana Ustaz? Kalau tak ada, telefon saya, nanti saya beritahu macam mana. Baik. Kemudian Ustaz, Syira Fika nampak macho lah, apa macho man ke kan? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang PKP, ramai orang yang masak di rumah. Saya dengar ada setengah cakap kita tak boleh nak post makanan apa yang kita masak beli kat Facebook, media sosial. Takut orang yang terasa hati sebab mereka tak mampu dan kita tak beri makanan tu pada siapa yang baca post. Tapi kita tak ada niat pun. Facebook kita nak masuk gambar kita, selagi mana gambar tu halal, masuklah. Yang tak boleh gambar haram, video yang haram. Sekadar nak masuk ABC, masuk je lah. Nak masuk masa mi kungfu, masuk je lah. Yelah Ustaz, nanti orang tu terasa Ustaz,
Apa masalah dia terasa? Bukan kita ngenden pada dia. Selalu saya dengar orang cakap macam ni. Janganlah masukkan gambar macam ni. Kasihanilah pada orang yang tak ada makanan. Oh, makanan tak ada, Facebook main. Ada masa pula main Facebook, pergilah masak. Jangan salahkan orang nak masukkan gambar. Gambar tu gambar halal. Perbuatan pun halal. Hari ni tak ada apa nak masak. Bihun goreng saja. Taknya jadi haram benda tu. Kalau dia terasa tu masalah dia. Melainkan kalau kita yang masukkan dalam Facebook kita, tujuan dia nak menunjuk, yang itu yang salahnya. Kalau sekadar nak berkongsi dengan kawan, tak jadi salah. Kalau semua jadi salah-salah lah. Macam malam ni saya pakai baju, masuk dalam Facebook, saya pakai, Ustaz janganlah pakai baju belang-belang. Nanti orang terasa pula orang yang tak mampu nak pakai baju belang-belang. Pakai ini pun salah. Kalau kata masuk gambar makan jadi salah, semua gambar jadi salah. Apalah. Kita sendiri yang malas masak, kita salahkan orang yang rajin masak. Ini penyakit orang kita ni, tuan-tuan. Baik, Kevin Goldman, Alhamdulillah, you look fresh today. Hope you manage to get some sleep. I am and I have been following you your lecturers on TV for many years. Take care, Kevin. Okey, terima kasih Kevin Goldman yang bersama dengan kita, insya-Allah saudara Kelvin dan isteri, terima kasih mengikuti saya. Dan kalau Kelvin Goldman senang-senang, insya-Allah lah kita boleh buat live FB, boleh kita cakap-cakap semualah ya, kongsi-kongsi pengalaman dengan semua yang ada bersama dengan, insya-Allah satu hari nanti kita mungkin buat, kita panggil apa boleh bercakap-cakap, kita panggil apa saya lupa lah. Kita buat Skype ke kita boleh buat lah, insya-Allah. Sekarang ni saya tak apa pandai lagi, tuan-tuan, baru belajar. Nanti kita buat Skype, kita buat live streaming dan sebagainya. Boleh tengok muka, boleh keluar gambar dan sebagainya. Sekarang saya tak pandai lagi. Baik. Ustaz, ada jual tak habatus sauda? Kalau ada, macam mana nak order? Kat belakang saya ni, yang inilah kedai saya, tuan-tuan. Pusat Pendidikan Al-Barakah ni, yang mengeluarkan produk-produk ni lah, Sinar Al-Barakah ni, yang duk menjadikan untuk menampung perbelanjaan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Inilah yang kami buat, yang cari dana untuk menampung perbelanjaan. Jadi bagi tuan-tuan yang nak menghubungi Habatus Sauda ke, buku ke apa yang ada kat belakang ni, jus durian Belanda yang saya selalu minum, boleh hubungi 019 499 7784 untuk order. 019 499 7784. Boleh bercakap dengan Ustaz Hassan. Dia akan melayan tuan-tuan apa yang tuan-tuan nak beli dan sebagainya. Juga tuan-tuan boleh hubungi 019 599 0991 0195 990991. Cakap dengan Abang Cik. 2 nombor saya dah bagi. Jadi kepada semua yang bersama dengan saya ucapkan ribuan terima kasih. Salam Ustaz Kazim, Aziz Mustafa, Syahrus Saha is watching with you. Thank you. Jamie Yahya, Kak Jam, Zakaria Hashim dah keluar hospital belum? Terima kasih pada Zakaria Hashim. Saya pun tak sempat nak ziarah. Memang tak boleh ziarah pun, PKP dengan marahnya Zakaria. Jadi terima kasih kepada semua. Besok kita akan jumpa lagi 9.10 malam. Malam besok kita akan membicarakan tajuk 3 bedul. Ada 3 bedul pula kan, bukan 3 Abdul. Kita akan bacakan tajuk, membicarakan tajuk 3 bedul. Jadi saya recap balik. Yang pertama, apakah benda yang boleh merosakkan amalan? Pertama, sibuk membuka aib orang lain. Yang kedua, keras hati, tak nak terima nasihat. Yang ketiga, cinta pada dunia. Keempat, sedikit ada malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Dan yang keenam, buat zalim pada orang lain. Jadi lepas ni kita buat adil. Jangan buat naya pada orang, buat tak betul pada orang. Nanti dia doa kita. Ingat, doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Jadi terima kasih pada semua. Kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ni segera berakhir. Kita boleh hidup seperti biasa balik.
Ya, sedia kala balik perjalanan hidup kita. Dan yang paling penting, kita nak Ramadan kita ini tak nak sunyi-sunyi. Kita nak Ramadan kita, tarawih kita dalam keadaan macam dulu balik, seronok balik tuan-tuan. Terima kasih pada semua yang bersama dengan saya, yang komen, yang hantar soalan. InsyaAllah kita jumpa malam besok 9-10 minit malam insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.